Sampailah dia kata apa? Dia kata bu'dan lakunna wa suhqa. Oh, dia kata celakalah aku. Dia kata celakalah aku. Pasal apa? Pasal kamu tidak pernah menjaga aku. Sedangkan atas dunia aku bela kamu, aku pelihara kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu yang kita risau. Di hadapan Allah semua tubuh badan kita akan bercakap. Takkan kita nak kata benda tu bohong? Takkan kita nak kata tangan kita bohong? Takkan kita nak kata mata kita bohong? Sedangkan mata ni duduk dengan kita daripada mula lahir sampai kita mati. Kita tak ada masa langsung nak buka biji mata kita pergi simpan dalam peti ais buang 3 bulan ke? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal duduk dengan kita. Takkan dia berbohong apa yang telah kita buat bersama-sama dengan dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ke surat 5. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Kalau dalam kitab Jawi muka surat 4, manakala dalam kitab Rumi muka surat 5, kita berada dalam masalah yang kedua, bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam bab majaa fil qiyamah, iaitulah bab pada menyatakan tentang hari kiamat. Sebelum daripada ni pertemuan kita kita telah membicarakan bagaimana Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab kita, dia memetik kata-kata daripada Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Ihya. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali dia memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita akan menempuh yang dikatakan hari kiamat. Dan pada malam ni dia akan bawa pula satu tajuk baru, iaitulah bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat. Semua orang akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala hari akhirat. Dia kata sesungguhnya tiap-tiap orang itu akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibawa seorang yang di dalam dunia ini ke hadapan raja yang besar. Kita nak berjumpa dengan Allah ni semua pakat tahu dah. Semua pakat tahu, kata kita mau tak mau kita bertemu dengan Allah. Maka Syekh Idris Al-Marbawi dia kata, kalau kita nak umpamakan macam mana rasa ketaknya tu. Ketak ni maksud dia rasa berdegup-degup.
Seolah-olah macam atas dunia ni kita nak bertemu dengan raja yang besar, kita nak bertemu dengan sultan, nak bertemu dengan agung. Tapi atas dunia ni beza dia apa tuan-tuan? Beza dia kita tahu nak bertemu tu pasal apa. Sekurang-kurangnya sampai kat kita surat kuning tu, dia buh nama kita, dia tulis bawah tu, jangan lupa pakai baju Melayu hitam, buh dengan samping kuning apa semua, untuk nak ambil pingat cantik tu pun tak sabar, kira duk pakai baju tu tiap-tiap hari sementara nak jumpa raja. Sampai bini pun naik meluat lah. Dia kata, "Pak hang dah buat apa dalam bilik?" Tak buat apa dia. Tak ada, duk pakai baju tu. Sekali dia buat berjalan, gaya berjalan, nak tunduk lagu mana, nak suara badan lagu mana, dia nak cucuk bang pingat kot dada tu. Yang tu kita bertemu dengan manusia yang sama macam kita. Cuma atas dunia ni dia jadi sultan, kita jadi rakyat. Yang ni kita nak bertemu dengan Allah, yang kita tak tahu apa benda Tuhan nak bagi dekat kita. Apa soalan Tuhan nanti nak tanya? Apa benda Tuhan yang akan selidiki kita, kita tak tahu. Maka ditanya kepadanya itu bersemulut. Maknanya kita dengan Tuhan, tidak ada perantaraan. Dia kata maka ditanya oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada kita ini bersemulut dengan Tuhan, yang tidak ada tukang cakapkan ataupun orang tengah. Maka ditanya semuanya itu daripada apa yang diperbuatkan di dalam dunia ini. Tu tuan-tuan sekalian, kita nak kena spend jawapan. Tuhan nanti nak tanya benda yang kadang-kadang di luar daripada akal kita. Kita duk ingat cantik dah kita duduk, orang kata apa, ada jawapan nak jawab depan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan pergi tanya benda lain. Dan benda apa yang Tuhan nak tanya ni? Dia kata apa? Dia kata secara kecilnya ataupun besarnya. Maknanya daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda kita nak jawab depan Tuhan. Dan banyaknya ataupun sedikitnya, dan juga seseni-seninya. Seni ni maksud apa? Benda yang halus, yang kita rasa ni tak perlu tanya tapi Tuhan tanya. Benda yang orang kata apa, kalau boleh pejam mata tak payah tanya, tanya. Tuhan tanya. Dan bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajul illa sayukallimuhu rabbuh yaumal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjaman. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada daripada sekalian kamu, daripada orang laki-laki dan orang-orang perempuan, melainkan lagi akan berkata-kata depan Tuhannya pada hari kiamat. Tak ada kecuali. Laki ke, perempuan ke, siapa-siapa, semua ada masa dia untuk nak bercakap di hadapan Allah. Dan tiada antara seseorang itu dengan Tuhannya itu orang tengah yang memperkatakan, dan tidak ada jurubahasa. Maksud apa tuan-tuan? Tak perlu nak risau pasal kita guna bahasa Arab. Sekali tuan-tuan pergi masuk kelas bahasa Arab pula, pergi kata apa, semalam dengar ustaz baca kitab Bahrul Mazi, kata nak berjumpa dengan Tuhan. Jadi itu yang Haji Mai ni nak daftar bahasa Arab. Kokot nanti Tuhan tanya bahasa Arab boleh jawab. Tuan-tuan tak tahu bahasa Arab pun pergi sana ni secara automatik boleh jawab bahasa Arab. Jangan duk bimbang benda macam tu. Dan jangan duk fikir nak ada orang tengah ni supaya apa? Supaya orang tengah ni duk boleh tolong kita. Bila Tuhan tanya, dia nanti akan tolong kita. Yang tu semua atas dunia ya. Atas dunia ya, apa-apa sikit cakap dengan lawyer saya, cakap dengan juru cakap saya, tu kemai tu atas dunia. Tapi di hadapan Allah tak ada kita nak pergi kata, ya Allah boleh tak saya nak cari lawyer, nak tarik meter ni kok dia tanya saya sagi apa-apa Tuhan tanya saya tak boleh nak jawab, lawyer saya tolong jawab dengan Tuhan. Tuhan kata banyak cantik muka. Oh tuan-tuan, tu yang ni baru sikit saya buat contoh macam ni. Kalau kita duk mengaji hadis dengan lebih banyak lagi tuan-tuan sekalian, saya kalau sempat kita baca satu hadis
Yang mana kawan ni dia duduk pusing Tuhan. Tuan-tuan tahu pusing Tuhan tu maksud apa? Bukan duduk keliling Tuhan macam tu. Pusing Tuhan ni apa? Dia duduk putang cakap Tuhan depan Tuhan. Dia duduk pusing Allah, dia duduk putang cakap Allah depan Allah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghamparkan di hadapan dia segala catatan amalan dia. Ni amalan kita ni yang ada kiri kanan kiraman katibin. Allah Ta'ala hampar depan kita. Tuhan suruh kita cek satu. Tentu boleh rujuk dalam suratul Kahfi. Tuhan kata wa wudi'al kitab, bila letak kitab depan kita, catatan amalan kita. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata apa? Sebanyak 99 gulung catatan amalan kita depan Tuhan. Kita akan tengok satu. Lepas kita tengok tu, kita tengok hak kecil pun ada, hak besar pun ada. Sampai kita kata apa? Kita kata qalu ya wailana ma li hadzal kitab. Kita kata ya Allah, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam ni malaikat sampai tulis semua benda sama ada kecil ataupun besar. Tidak pernah malaikat tak tulis. Semua pakai doa dalam kitab tu. Kita terkejut. Bila kita terkejut, tuan-tuan sekalian, Tuhan tanya kita pula. Tuhan kata, hang cuba tengok Syah dalam kitab ni, ada tak ada benda yang kamu buat tetapi malaikat aku tak tulis? Ada tak ada benda yang kamu tak buat tiba-tiba malaikat aku tulis? Tuan-tuan tahu kawan ni kata apa? Dia kata, ya Allah. Ni hadis yang kita baca. Dia kata, ya Allah. Dia kata, Tuhan, bukankah kamu telah berjanji tidak akan menzalimi kami? Tuhan kata, bala, ya memang aku tidak akan menzalimi kamu. Dia kata apa? Dia kata, yang kata malaikat ni apa semua ni, depa ni Allah Ta'ala buat, kamu yang buat. Jadi kemungkinan kamu telah melakukan perancangan bersama dengan malaikat untuk nak berkenal saya. Dia kata macam tu. Dia kata dah. Dia kata malaikat kiraman katibin yang duk tulis saya ni, dia ni geng kamu. Faham geng tuan-tuan sekalian? Dia ni kawan kamu, dia ni orang yang makhluk yang kamu buat. Tidak mustahil kamu sudah berjanji dengan dia ataupun buat satu pakatan untuk nak berkenal saya. Dia kata macam tu kat Tuhan. Oh tuan-tuan, yang kata manusia ni. Hadis ni tuan-tuan, bila Nabi SAW baca, Nabi pun pening. Nabi kata lagu ni manusia pun ada, Nabi kata. Lepas tu Tuhan kata apa? Lah ni aku nak buat apa dekat hang? Dia kata lah ni saya nak mencari saksi di kalangan saya. Tuhan kata okey, fine, hang cari saksi. Maka dia pun tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi masa kepada dia. Dan di saat itu, macam mana yang kita duk baca ayat Quran apa semua ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Dia kata segala anggota kita ni semua boleh bercakap. Dia pesan dekat tangan dia. Dia kata, wahai tangan, atas dunia dulu aku belah hang, aku jaga hang bagi cantik. Sagi depan Tuhan, hang kena tolong aku, hang kena cover aku. Dia habang kat perut dia pula. Perut, atas dunia dulu aku jamu hang macam-macam. Sampai sikit punya besar, berapa orang nak mengandung punya aku jamu. Sagi depan Tuhan, hang jangan lupa duk bela aku. Dia habang kat perut dia. Dia habang kat telinga dia. Dia habang kat mata dia. Bila datang di hadapan Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Intiqi. Tuhan kata, wahai anggota tubuh badan, bercakaplah mewakili dia. Tiba-tiba tuan-tuan, anggota tubuh badan ni pakat bercakap. Tuhan kata, la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Tidak akan bercakap apa yang Tuhan tak izin. Hak Tuhan izin semua pakat bercakap. Tangan bercakap, perut bercakap, mata bercakap, telinga bercakap. Semua pakat bercakap. Dan mereka memberikan bukti, mereka memberikan penyaksian yang benar di hadapan Allah. Atas dunia dulu, tangan duk bercakap. Dia kata memang betul. Dia ni rajin duk sedekah orang. Tapi dalam waktu yang sama, duit surau pun dia duk gagau ambil. Jahanam. Contoh. Dalam waktu yang sama, benda-benda lain dia duk buat dengan tangan dia. Dia duk tulis nombor ekor, dia duk main judi, dia duk terima benda tak elok dengan tangan. Tangan ni duk jawab. Dia tengok tangan dia, dia kata punggah lah. Dia kata, tadi duk berjanji cantik, kata nak cover aku. Sampai di perut pun macam tu. Dia kata memang betul, dia jaga saya. Dalam perut ni, tiba-tiba dia pergi makan benda-benda yang haram. Benda yang haram tu dia jamu saya. Perut jawab di hadapan Allah. Tuan-tuan,
Dia kata apa? Wailak, waihak. Dia kata celakalah hampa semua ni. Dia kata dulu atas dunia aku bela hampa, tiba-tiba di hadapan Allah kamu semua mencelakai aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan duk jegel kat saya. Siapa nampak macam tu? Saya baca hadis lebih ke tuan-tuan ni. Dia duk kata betul ke ustaz ni duk sebut ni. Payah ayat nak kena habaq ya. Pasal dia kata 3 bulan ustaz tak main. Bila ada main-main lagi dia buat cerita satu macam punya cerita, tah dia ambil tang mana kita pun tak tahu. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis Muslim, nombor hadis 5271. Saya takut nak ambil nombor ni. Pasal apa? Pasal ada orang nakai-nakai hak mana duk kat luar, dia dengar-dengar cantik, dia kata aku duk garu kepala, aku nak tikam nombor apa esok ni. Dia tadi duk mimpi tak main semalam, tiba-tiba dengar ustaz kata 5271, dia pergi tekan terus Magnum. Dah macai aku dah duk lompat tu tuan-tuan, dapat pula dekat dia esok. Dapat malam esok dia mai tanya pengurusi, ustaz semalam siapa dia? Mampu. Dia kata, tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis 5271. Hadis ni hadis sahih, dan hadis ni tuan-tuan sekalian diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik kata apa? Dia kata kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Dia kata kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba kami nampak Nabi duduk gelak. Bila Nabi duduk gelak macam tu, Nabi tanya depa. Nabi tanya hal tadruna mimma adhak. Nabi kata hamba tahu tak yang aku gelak ni apa pasal? Maka sahabat Nabi kata apa? Dia kata qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu, Allah dan Rasul lagi tahu. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata min mukhatabatil abdu rabbah. Dia kata aku gelak ni pasal apa? Pasal mukhatabah. Mukhatabah ni maksud apa? Duk berdebat di antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Dia duk bercakap pandai depan Tuhan dia. Dia duk menafikan semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk mai sebagai bukti yang menyatakan atas dunia dia buat sekian-sekian. Tuhan buat mai macam-macam. Dan dia kata apa? Dia kata kepada Allah, dia kata la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Dia kata ya Allah, saya nak saksi itu di kalangan saya, bukan di kalangan kamu. Ni malaikat kiraman katibin apa semua ni saya tak mau. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala buat turun dalam suratul Isra. Suratul Isra ayat 16 dia ada cerita bab hadis ni. Tuan-tuan ada handphone apa semua, ada app tafsir Ibnu Katsir ke apa ke, buka suratul Isra ayat 16, sekali dia ada huraian tentang hadis ini, nanti dia akan buat masuk. Apa Allah Taala sebut? Tuhan kata apa? Kafa bi nafsikal yawma 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Tuhan kata okey, kalau hang nak di kalangan kamu yang menjadi saksi, silakan. Syahida maknanya jadi saksi. Dan wabil kiramil katibin. Kiramil katibin ni apa tuan-tuan? Ni malaikat kiramil katibin duk tulis kiri kanan kita ni. Wabil kiramil katibin syuhuda. Dan malaikat kiraman katibin, jangan masuk campur, hampa menyaksikan saja. Pasal apa? Sekali hampa bercakap, dia kata hampa nak berbohong pula. Hampa duduk buat satu perancangan dengan Allah untuk nak berkenal dia ni. Jadi Tuhan kata apa? Tengok sudah, jangan duk apa duknya duk masuk campur. Tuhan kata. Tuan-tuan, hadis ni kemudian fayuqalu li arkanih, Tuhan kata kepada anggota tubuh badan dia, intiqi fatantiqu, maka bercakap semua tubuh badan dia. Dan tubuh badan dia bercakap bi a'malih, dengan apa yang dia buat atas dunia ni. Kaki bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, dia duk habaq kepada Allah dengan apa yang kami buat. Kalau benda baik, dia habaq baik. Kalau benda tak baik, dia habaq tak baik di hadapan Allah. Dia hak benda baik itu dia seronok dengar. Tiba-tiba benda yang tak baik, benda tu juga diceritakan dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuh badan dia di hadapan Allah Ta'ala. Sampailah dia kata apa? Dia kata bu'dan lakunna wa suhqa. Oh, dia kata celakalah aku. Dia kata celakalah aku. Pasal apa? Pasal kamu tidak pernah menjaga aku. Sedangkan atas dunia aku bela kamu, aku pelihara kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu yang kita risau. Di hadapan Allah, semua tubuh badan kita akan bercakap. Takkan kita nak kata benda tu bohong. Takkan kita nak kata tangan kita bohong. Takkan kita nak kata mata kita bohong. Sedangkan mata ni duduk dengan kita daripada mula lahir sampai kita mati.
Kita tak ada masa langsung nak buka biji mata kita pergi simpan dalam peti ais buang 3 bulan ke. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal duduk dengan kita. Takkan dia berbohong apa yang telah kita buat bersama-sama dengan dia. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata apa? Dan tiada di antara seorang itu dengan Tuhannya orang yang tengah, yang memperkatakan dan tiada juru bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Tentu boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 95. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan sekalian manusia semuanya itu akan datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal diri mereka sebatang kara yang tiada bersama-samanya anak-anaknya ataupun bapaknya ataupun hartanya yang jadi penolong dan pembantu bicaranya. Maknanya kita seorang-seorang. Furada tu seorang-seorang. Dulu tuan-tuan duk dengar dulu apa? Pi haji ni secara furada, pi umrah ni secara furada. Kan ada tuan-tuan sekalian, ada isu tu satu. Sangkut pi habis dekat apa nama? Dekat airport lah apalah. Ada yang pergi airport tu, tuan-tuan pergi tengok apa pun tak ada. Nak balik mai Bangi ni malu. 3 minggu pergi duduk rumah anak dia di Johor. Tuan-tuan, iyalah sebelum nak pergi ni buat dengan kenuri, buat dengan pulut kuning, dengan bunga bangga, apa semua nak pergi hantar dia ni. Pergi habaq ke masjid ni, jangan lupa semua ni mai rumah saya nak turun esok ni. Tuan-tuan, turun pergi airport, Allahu Akbar. Takkan nak patah balik mai. Patah balik mai, dia kata, haji airport balik mai dah. Pergi buat haji sehari je, apa kata. Nak tok muka orang nak, apa kata. Ni, furadah tu maksud dia. Baik, dan dia kata apa? Sabda Nabi SAW, tuan-tuan, kita depan Allah, tak ada siapa nak tolong kita. Yang tu kita fikir, yang tu sudah. Atas dunia ni walaupun ramai, ada anak cucu, ada menantu, ada kawan-kawan, apa semua ni, atas dunia ni ramai, tapi ketika mana di hadapan Allah tak ada siapa nak bantu kita. Harta yang banyak tak boleh nak tolong, anak-anak yang ramai tak boleh nak teman kita. Macam-macam ramai apa atas dunia ni tak boleh. Kita seorang, tuan-tuan sekalian. Fikir yang tu aja. Sebab tu kalau nak buat amalan jangan tengok orang. Nak buat kita buat. Habis-habis daripada semayang maghrib buat semayang ba'diyah maghrib apa semua ni kita buat. Jangan duk tengok orang duk parti orang. Depa buat dah tu. Depa buat aku nak buat. Depa tak mau buat aku tak mau buat. Jangan. Kita seorang. Selagi habis-habis Aisyah tuan-tuan sekalian kita buat. Habis buat ba'diyah 2 rakaat, habis buat ba'diyah 2 fikir pula. Selagi tengah malam tak sempat nak mangkit, kita buat siap-siap witir buat 3 rakaat. Ada yang lajak pergi buat 5, ada yang lajak pergi buat 7, ada yang lajak pergi buat 9, ada yang gagah pergi buat 11 tuan-tuan sekalian. Tapi buat 11 tu siap ada orang lain kat belakang. Dari tadi ni bila nak balik ni? Kan? Tak apa, jangan duk fikir orang. Kita duk tengok orang. Kita nak main mengaji, tengok orang. Nak pergi masjid, tengok orang. Jangan tuan-tuan, kita buat seorang-seorang kita dah. Pasal apa? Pasal depan Tuhan, kita perhati tak ada siapa dah dengan kita. Kita seorang. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sabda Nabi SAW lagi, fayanzuru aymana minhu fala yura syai'an illa syai'an qaddamah. Summa yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamah. Summa yanzuru tilqa'a wajhi fatastaqbilhu nar. Maka memandang oleh seorang itu yang dibawa ke hadapan Tuhannya itu di sebelah kanan daripada dirinya. Dia pun duk tengok Allah, dia tengok belah kanan benda apa yang dia bawa. Maka tiada nampak ia akan sesuatu daripada harta ataupun anak-anak ataupun bapa ataupun saudara ataupun siapa-siapa, melainkan sesuatu yang dibawa daripada dunia itu, daripada amal yang baik, jika ada amal kebajikan yang dibawanya. Tu mana apa tuan-tuan sekalian? Dia tengok belah kanan siapa nak tolong dia kalau dia sangkut di hadapan Allah. Dia kali-kali Allah, dia nampak tahajud dia duk ada. Dia kali-kali dia nampak sedekah dia duk ada. Dia kali-kali dia nampak dia duk bantu orang miskin. Dia kali-kali dia nampak qabliyah ba'diyah dia, semayang awabin dia, semayang sunat rawatib dia. Dia kali-kali dia nampak zikir yang dia duk baca tiap-tiap malam, yang tu duk ada. Tuan-tuan berasa seronok. Pasal apa? Pasal amalan tu ada bersama dengan kita. Tapi dia kata di sini, dia kata jika ada dia buat amalan tu. Kalau dia tak buat, dia kali tak nampak apa. Yang tu yang kita risau.
Kemudian memandang pula seseorang itu ke sebelah kiri daripadanya, maka tiada apa jua sesuatu yang ditampaknya ada, melainkan sesuatu yang dibawanya itu daripada amal kejahatan dan juga amal maksiat. Maka jika ada ia orang yang berbuat jahat dan berbuat maksiat di dalam dunia, dia kalih-kalih belah kiri tuan-tuan dengan harapan apa? Jangan ada apa belah kiri ni. Kali-kali pergi belah kiri kosong. Allahu Akbar. Bersyukur dia banyak-banyak kepada Allah. Kali-kali pergi belah kiri 3 kontainer yang ada. Apa dia tuan-tuan? Dengan mengumpat dia, dengan fitnah dia, dengan macam-macam punya ada duk belah kiri ni. Oh, kacau. Dia nak pergi lempak kang mana semua benda-benda tu. Ni Nabi sebut ni. Dia kali-kali belah kiri dia nampak bergunung tuan-tuan sekalian. Dia tak puas hati ke orang dengan cakap riak dia, dengan macam-macam dia buat ni atas dunia ni yang dia tidak bertaubat. Oh, kacau. Tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Pasal itu kita minta kepada Allah dalam doa kita apa tuan-tuan sekalian? Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah Ta'ala a'inna, maksud dia a'inna auni. Auni ni maksud apa? Tolong kita. Ya Allah, tolong kami ya Allah untuk kami nak ingat kamu, untuk kami nak beribadah kepada kamu. Bila banyak buat amal ibadah, tuan-tuan, sekurang-kurangnya benda-benda maksiat ni dapat dikurangkan dan dapat ditinggalkan. Yang tu muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memandang pula ia bertentangan di hadapannya itu, maka nampaknya api neraka yang berhadap kepadanya. Api neraka duk meluak-luak depan tu dah. Allah Ta'ala tunjuk dekat dia. Maka sudahlah jadi sangat haibah dan takutnya berdiri di hadapan Tuhannya itu, yang menantikan apa yang mau diperbuat ke atasnya dan apa yang mau ditanyanya kepadanya. Dia ni duk ni tuan-tuan, dia jadi pijak pun sobangan tak pijak atas tanah tu. Pasal apa Tuhan tak tanya lagi. Dia duk fikir macam-macam dalam kepala ni. Benda apa Tuhan nak tanya sagi, apa Tuhan nak buat kat aku sagi. Tiba-tiba Tuhan dia murka ke macam mana, dia tarik aku, dia lempak masuk api neraka yang duk nampak dalam mata, duk meluap-luap ni. Oh, dia main macam tu. Dia main rasa risau tuan-tuan sekalian. Dan kerisauan itu sepatutnya bukan ketika mana di hadapan Allah, sepatutnya atas dunia ni. Atas dunia ni. Bila kita dapat daripada kawan-kawan kita dalam WhatsApp, dia hantar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sahabat kita sekian-sekian sekolah rendah sekali dulu telah menghembuskan nafas yang terakhir. Dia mau berasa di hati dia ni, mau duk tangkap di hati, kata Allahu Akbar, dia ni kemarin baru aku jumpa ni. Kalaulah aku ni Tuhan ambil pula ni, aku nak jawab apa depan Tuhan? Amalan aku macam mana? Hutang aku macam mana? Dengan aku duk bergaduh dengan orang, aku tak minta maaf lagi. Duduk fikir macam tu. Quran aku tak ada nak khatam lagi tahun ini. Tahun ni dah nak habis dah. Dia mau fikir macam tu. Dia mau rasa ketak dan juga takut macam tu di atas dunia sebelum dia nak takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu kena ada. Tuan-tuan, tak ada masa dah bagi kita ni. Tak ada masa dah. Jadi setiap kesempatan yang Tuhan bagi, jangan kita kosongkan dengan buat benda-benda yang lawa. Allah Ta'ala bagi kepada tuan-tuan ni, alhamdulillah, surau ni lepas daripada maghrib sampai ke Aisyah kurang-kurang ada pengisian. Saya nak balik rumah, duduk atas motor ke tuan-tuan sekalian, duduk atas kereta ke, jangan kosongkan kita duduk tu nak balik ke rumah. Di mulut ni sebut benda-benda apa yang kita duk ingat di kepala. Antara dia yang Nabi SAW sebut, Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimah yang cukup ringan untuk lisan kita nak sebut. Habibatani ila rahman, dan kalimah ni Allah Ta'ala cukup suka kalau siapa duk baca ni. Saqilatani fil mizan, dan kalimah ni bila timbang di hadapan timbangan Allah cukup berat pahala dia Tuhan bagi kat kita. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Yang tu dua temu tu, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Naik motor pelan-pelan balik kan, dia nak keluar daripada jalan besar tu, tengok ke belakang, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tiba-tiba orang hon dari belakang celaka keluar tu. Subhanallah, dia tak keluar lah. Dia tak celaka, dia tak nampak aku pakai serban, pakai kepiah. Dia kata aku memang mengaji. Dia kata nak bawa kereta pun pelan-pelan. Tak ada dah, subhanallah, tak ada dah. Bini duk peringat, abang tadi bukan subhanallah. Dia kata shut up you. Oh,
Kata kat bini Syedak. Kan? Lupa tapi bukan orang Bangi ni lah. No, orang belah Kongo no. Baik muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata apa di sini tuan-tuan sekalian, maka pada waktu itulah dinampakkan dengan mata kepalanya akan firman Allah Subhanahu wa taala. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin falanuqassadna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Suratul A'raf ayat 6 hingga 7. Tuan-tuan, bila duduk depan Allah, dia duduk mai ingat, duk main takut apa semua ni, dia teringat yang kata firman Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Maka demi sesungguhnya kami tanya akan orang yang dibangkitkan, yakni pesuruh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Apakah yang disampaikan oleh pesuruh kami dan adakah dijunjungnya dan juga diamalkannya? Dan demi sesungguhnya kami tanya akan sekalian pesuruh kami akan apa-apa yang disampaikannya kepada umatnya. Maka demi sesungguhnya kami khabarkan apa yang diperbuat mereka itu dengan pengetahuannya. Makna dia kamu tahu apa yang mereka buat. Sebab dia orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi. Para nabi semua pun mereka kena tanya soalan tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan kita ni. Pasal apa ayat ni mai? Pasal Allah Ta'ala tak mau kita ada alasan yang kita tak tahu. Tuhan tak mau macam tu. Sekali Tuhan tanya pasal apa tak buat macam ni. Dia kata saya tak tahu pun. Tuhan kata bukan kuantak Nabi 1400 tahun yang lalu kah kepada hamba? Bukankah ada orang yang menceritakan kepada kamu benda-benda ni? Bukankah hadis Nabi telah bacakan kepada kamu? Tuhan tak mau. Tak mau jawapan tak tahu tu tak. Tuhan tak mau. Sebab tu Tuhan kata apa? Sebelum kami tanya mereka ni, kami tanya dulu para rasul. Wahai Muhammad, kamu sebar ataupun tidak benda yang aku suruh sampaikan kepada hamba-hamba aku, yakni umat kamu. Nabi Muhammad kata, qal hal ballaghta, ya Allah, tidakkah aku telah menyampaikan? Nabi duk sebut macam tu. Sebab Nabi tak mau ada alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada ada kami itu orang yang tiada mengetahui apa sesuatu perbuatan manusia itu. Walaupun kita duk pikona kata kita tak tahu. Tak tahu Nabi tak abang pun macam ni. Sepatutnya Nabi cerita tapi Nabi tak cerita pun. Dah, Tuhan kata aku tahu, kata Nabi cerita. Tapi sebenarnya kamu yang cuba nak memutarbelitkan benda tu. Tuhan tahu. Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka dihantarkan kepada hari kiamat itu akan kitab seseorang itu di hadapan seseorang itu. Dan ia sedang di hadapan Tuhannya. Dan maka berkatalah kitab itu akan apa yang diperbuatnya di dalam dunia. Tuan-tuan nampak tak? Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam Suratul Kahfi ayat 49. Suratul Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kitab kita itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam Al-Quran, yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya pada hari kiamat itu dihimpunkan Allah Ta'ala akan pesuruh-pesuruhnya. Maknanya para nabi, para rasul juga dihimpunkan di hadapan Allah. Maka berfirman ia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu, apa sekalian kamu mau bagi jawab akan pertanyaan aku pada hari ini? Tuhan tanya juga kepada mereka. Kepada semua nabi ini Tuhan tanya, hari ini aku himpunkan kamu akan ditanya soalan oleh aku. Dan kamu persiapkan jawapan apa benda yang aku nak tanya kepada kamu. Maksud dia apa tuan-tuan? Nabi-nabi pun kena tanya. Bukan dekat kita aja, nabi-nabi pun akan ditanya. Dan bukankah Tuhan kata, bukankah sesungguhnya telah aku utuskan sekalian kamu menyampaikan apa kehendak aku kepada makhluk? Tuhan kata, apa yang aku telah bagi kepada kamu, semua wahyu aku bagi kat kamu sampai dah kepada Allah, kepada manusia. Tuan-tuan nampak tak? Ada tak ada benda yang kamu simpan? Nabi-nabi semua kena tanya. Nabi Muhammad pun kena tanya, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah di antara sifat yang wajib ada pada Rasul apa dia? Iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq ni apa? Bercakap benar. Amanah ni apa? Tuan-tuan, jujur. Nabi tidak akan berbohong. Nabi akan cerita benda yang Allah Ta'ala sampaikan kepada dia, dia nanti akan cerita dekat kita. Dia tak simpan. Contoh tuan-tuan sekalian, beberapa ayat Allah Ta'ala yang menegur Nabi SAW.
Antara dia dalam surah kita duk baca abasa wa tawalla. Itu ayat tu Allah Taala tegur Nabi tu. Pasal apa? Pasal Abdullah Ummi Maktum mai rumah Nabi. Di waktu yang sama Nabi duk tunggu pembesar-pembesar Quraisy. Depa ni nak berjumpa dengan Nabi, nak tanya tentang Islam apa semua ni. Tiba-tiba mai Abdullah Ummi Maktum, dia ni buta. Dia ni siapa dia? Dia ni muazzinur Rasul, muazzin Nabi. Dia mai untuk apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi kata apa? Telah datang kepada Nabi a'ma, satu orang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia mai ni ikhlas, dia nak tanya tentang Islam. Tapi Nabi SAW sudah abasa. Abasa ni maksud apa? Masam muka dia. Bila Abdullah Ummi Maktum mai, Nabi ni terus muka dia tu agak masam sikit. Pasal apa? Loh, kata dia ni lebih kurang macam itulah. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Dia kata dia ni mai celah ni pula. Aku nak layan mereka ni hak besar-besar ni. Hang nak mai pun sagilah. Hang mai biar mereka balik dulu, barulah hang mai tanya soalan sampai ke tengah malam pun tak apa. Ni celah-celah ni pun hang mai. Jadi Nabi tak berapa nak selesa dengan kedatangan dia. Pasal Nabi duk fikir orang besar-besar tu. Macam kita lah, kita nak layan orang hebat-hebat tuan sekalian tu. YB mana kita nak layan, Esko mana kita nak layan. Jelah tu kawan kita jiran pula, jelah tu pi saja nak pi ziarah kita. Kita katakan dia hampir ziarah hari lain lah. Berlungguk lagi yang celah ni pula nak ziarah. Pasal apa? Nampak tuan sekalian? Dia aku dengar-dengar amboi kasarnya tu Haji ni. Aku duk jumpa di surau nampak lembut dia dah. Cuba hari ni dia kasar. Kita nampak lagu tu. Kita sudah memilih bulu. Waktu tu bahasa kasar lah tu. Jadi benda ni tuan-tuan sekalian ditegur kepada Nabi. Bila tegur pada Nabi, Nabi habaq lah dekat kita ayat tu, surah tu. Nabi habaq. Kalau Nabi ni jenis orang yang tidak amanah, Nabi akan simpan ayat ni. Pasal apa? Pasal ayat ni tegur Nabi. Bila tegur Nabi, nampak macam ada kesalahan Nabi. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Sama macam surah Ad-Duha. Kita duk baca tu, surah Ad-Duha. Rupanya, bila duk kaji-kaji surah Ad-Duha, itu juga surah yang Allah Ta'ala duk pujuk Nabi. Pasal apa Tuhan pujuk Nabi? Pasal malam ada 2 hari. Dalam tafsir Ibn Katsir kata, Nabi tak bangun untuk solat malam. Bila Nabi tak bangun untuk solat malam, tuan-tuan sekalian, Nabi duk berasa hati. Pasal apalah Allah Ta'ala tidak menggerakkan aku untuk solat malam? Kan ada wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha. Sebab Nabi duk fikir tu waktu duha. Waktu tengah hari tu Nabi duk fikir, pasal apa aku tak jaga 2 hari dah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Adakah Allah ni tinggal aku ke? Sebab benda ni tuan-tuan sekalian, bila Nabi tak bangun, Nabi cerita kepada sahabat. Nabi kata, aku 2 hari dah aku tak bangun tahajud ni. Nabi kata, aku risau sangat-sangat Tuhan ni tak berkenan dekat aku. Tu dia tuan-tuan. Kita tak bangun tahajud, nak buat macam mana? Kita kata manusia. Kita duk kata, saya tak bangun tahajud dekat 30 tahun dah Ustaz. Nak buat macam mana Ustaz? Manusia yang lemah. Kita buat ayat tu ya. Nabi rasa macam tu. Bila Nabi rasa macam tu, Nabi cerita kepada sahabat. Ada di kalangan 2-3 orang yang hati ni ada sifat nifak. Nifak ni apa? Orang munafik. Mereka sudah pergi cucuk Nabi. Mereka kata apa? Mereka kata, Muhammad, nampak macam Tuhan dah mula meninggalkan kamu. Dia kata macam tu. Oh tuan-tuan, bila Tuhan mula meninggalkan Nabi, Nabi berasa sangat-sangat di hati dia. Sampai Nabi kata, sampai Allah Ta'ala pujuk balik Nabi. Tuhan kata apa? Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu jangan dengar apa yang mereka kata. Kata aku tinggal, kamu tidak. Aku tidak tinggal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Muhammad, ingat akhirat balik. Allah Ta'ala tegur balik Nabi. Ingat balik akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, lah ni apa yang kamu mau. Allah Ta'ala pujuk balik hati Nabi. Apa yang kamu mau, kamu minta, aku nanti akan bagi. Dan nampak tak? Jadi berdasarkan kepada surah Ad-Duha itu, maka ulama tafsir ni ada pandangan daripada kata apa? Bagi siapa yang memang duk mangkit tengah malam untuk nak buat tahajud, tiba-tiba terlepas. Biasa tuan-tuan, kita manusia, kita bukan tiap-tiap malam sampai takngin. Kita bukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang tiap-tiap malam ni tak pernah tinggal tahajud ni. Kan? Kita ni kadang-kadang guru main dengar terkejut buat tahajud lah. Kalau main dengan hujan ni, dengan ikon pun cantik punya 17 punya ikon kan tuan-tuan sekalian. Oi, dia tarik kain selimut tu sampai nampak kaki ada berkodek kat luar. Kepala-kepala pun dia tutup.
Tak jaga tuan-tuan sekalian. Bila tak jaga, macam mana nak cover balik? Walaupun tak ada lah hadis Nabi memperincikan kata boleh cover balik dah. Tapi ulama tafsir kata apa? Berdasarkan surah Ad-Duha, kita nak cover balik, nak tampung balik tahajud kita yang kita tertinggal itu dengan buat solat duha. Tuan nampak tak? Nak pujuk balik cerita dia macam tu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata di sini, apakah telah sekalian kamu perbuat? Tuhan tanya para nabi. Hampa buat dah? Hampa sampai dah kepada manusia ni? Bila didengar sekalian pesuruh Allah akan firman-Nya itu, lalu mereka itu menjawab dengan katanya, depa berpakat jawab. Depa kata tiada tahu kami akan ya Tuhanku. Pula dah depa pula berjawab kata apa? Kami tak tahu. Kami tak tahu nak jawab macam mana. Pasal apa yang kata tak tahu nak jawab tu? Sesungguhnya engkau Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Depa kata kepada Allah, depa kata ya Allah, kami tak tahu ni nak jawab macam mana ni soalan kamu ni. Kamu lagi tahu, kami buat tak buat. Depa jawab macam tu kepada Allah. Tuan-tuan, dijawab ni dia kata apa? Sebab pun sekalian pesuruh Allah itu berkata yang demikian itu ialah kerana sangat haibahnya di hati mereka itu akan Tuhannya. Pasal apa dia tak boleh nak jawab? Pasal dia pun ketak bertemu dengan Allah. Dia pun rasa takut dengan keagungan Allah, dengan haibahnya Allah, dengan hebatnya Tuhan ni. Dia pun rasa sampai taraf tu, sampai dia pun tak tahu nak cerita apa. Tuan-tuan, kita biasa ada jumpa orang besar. Yang ni saya bagi untuk kita nak faham. Tadi ni, yang mula-mula dia habang apa? Dia kata bawa pergi depan raja yang besar tu. Tiba-tiba raja tu berkata tunduk. Kita kata, apa dia tuanku? Dia kata tunduk. Kita pun garu pipi. Tunduk dia kata. Kita pun lupa lah. Dia suruh kita tunduk, kita pergi garu pipi. Pasal apa? Pasal kita rasa ketak duduk depan dia. Lepas tu dia pun suruh tangan salam dengan dia. Apa semua. Duduk mana ni? Apa tuanku? Duduk mana? Saya duduk mana tu? Lupa tu. Kata duduk di bangi. Pasal apa? Tuan-tuan, pasal haibah tu yang kata orang besar di hadapan kita tu. Allahu Akbar. Saya dulu pengarah Pulau Pinang, dulu pengarah Jabatan Agama Pulau Pinang. Dia perbuat satu perjumpaan dengan majlis agama, majlis MKI, majlis kebangsaan agama Islam. Yang ada dalam tu Tunku Sultan. Tunku Sultan tanya apa tu, dia cerita Tunku Sultan tanya apa tu, dia benda tu ada dalam otak dia tu. Tapi cara Tunku Sultan tanya, Sultan Pahang lah ni nah. Dia tanya, tuan-tuan, dia jadi blur. Pengarah ni jadi blur. Tak erti nak jawab. Minta maaf tuanku, macam mana tuanku? Tanya sampai 2-3 kali soalan tu. Padahal simple ya soalan tu. Tuan-tuan, yang tu pengarah bukan kita. Kalau kita, punggah langsung. Allahu Akbar. Yang tu manusia. Ini Allah. Allahu Akbar. Lalu berkata mereka itu, dengan demikian halnya mereka itu tahu kan semua apa yang diperbuatnya di dunia. Dia tahu, bukan tak tahu yang kata para nabi ini. Tetapi dengan sebab sudah jadi keliru akal mereka itu, oleh sebab takut, maka sudahlah tiada tahu mereka itu menjawab apa pertanyaan Tuhan itu. Itu maksudnya kan. Dia tahu bukan tak tahu, tapi mai dengan ketak punya pasal, mai dengan duk rasa haibah Tuhan, dia tak boleh nak jawab. Demikianlah perihal manusia pada hari kiamat itu, sama dengan manusia yang lain. Sama dengan manusia yang lain. Maka kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar walau bisyiqqi tamrah falyaf'al. Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang berkuasa ataupun mampu di atas sekalian kamu bahawa memelihara mukanya daripada panas api neraka jahanam, jikalau dengan sebelah tamar sekalipun, maka perbuatlah akan dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia kata yakni bersedekahlah sekalian kamu jikalau sedikit sekalipun. Pasal apa? Pasal Nabi SAW ada sebut. Nabi kata apa? Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan cahaya dapat memadamkan api neraka. Kan? Jadi kita risau, takut Allah Ta'ala pergi lempak kita masuk dalam api neraka. Kita risau macam tu, tuan sekalian. Jadi kalau ada kesempatan, sedekah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Pasal apa tuan-tuan? Pasal Tuhan kata kamu ada rezeki, infakkan sebelum daripada datang kematian kepada kamu. Bila dah mai kematian, tak berguna dah harta benda yang ada kat kita ni. Tak berguna dah. Sampai kita pula pergi jumpa depan Allah, kita kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhan, lau akhartani al ajalin qarib, kalaulah kamu bagi tempoh kepada saya untuk masa saya ni, maknanya peringat saya dulu sebelum nak cabut nyawa ni, sempatlah saya fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, sempatlah saya nak sedekah, sempatlah saya nak buat benda baik. Tapi yang kata mati ni Tuhan kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak. Tuhan kata tak, aku takkan lambatkan untuk nak ambil ataupun nak cabut nyawa kamu. Sementara doa ada tuan-tuan sekalian, buatlah walaupun sikit. Nabi kata di sini sebelah tamar. Sebelah tamar kerana terkadang berjumpa dengan orang yang sangat berhajat kepada yang sedikit itu. Dan jangan kita melihat sedekah yang sikit itu tak ada apa. Jangan kita anggap macam tu. Masih ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada di kalangan sahabat Nabi tuan-tuan sekalian. Ketika mana Nabi SAW suruh sedekah. Ada orang sedekah sikit, tiba-tiba ada pandangan, ada 2-3 orang duk tengok. Dia kata kalau sikit baik tak payah. Tadi pakai kata macam tu. Sahabat Nabi ni. Dia kata kalau sikit baik tak payah. Dia kata Allah Ta'ala pun tak berhajat yang sikit tu. Kan? Lepas tu pula ada pula orang buk mai banyak pula sedekah. Buk mai banyak, kawan ni pula kata pula, dia kata banyak sangat ni macam nak tunjuk kat orang. Tak kena ya. Tentu benda ni dalam hadis dia sebut kepada tuan-tuan ni. Dan Nabi SAW perasan. Nabi tengok-tengok, Nabi perasan yang kata sahabat-sahabat dia ni. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata sikit ke ataupun banyak ke benda tu ke, semua akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan sekalian, jangan rasa sama ada sikit ataupun banyak yang kita sedekah. Yang penting dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masalah yang kedua. Hadis ni tadi dia kata apa? Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maksud dia, tentu pegang satu ya, kesimpulan malam ini abang apa? Kita akan bertemu dengan Allah. Yang tu ya. Kita akan bertemu dengan Allah. Jawablah kita apa Tuhan nak tanya kepada kita. Nanti dia akan cerita apa pertanyaan-pertanyaan Allah. Yang kedua apa tuan-tuan nak abang apa kat kita ni? Buat amalan banyak-banyak. Antara dia sedekah kita jangan tinggal. Pasal sedekah menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Baik, yang ketiga dia kata masalah hari kiamat itu mengapa banyak namanya di dalam Quran. Baik, insya-Allah kita akan berjumpa pada bulan hadapan insya-Allah. Kita akan tengok yang kata nama-nama hari kiamat tu. Sebab ada istilah Arab dia kata apa? Kasratul asma dalatun ala syarafil musamma. Dia kata nama banyak menunjukkan di atas kemuliaan orang yang diberi nama itu. Jadi hari kiamat ni macam-macam nama tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan bicarakan. Kalau dalam kitab saya ni dan kitab tuan-tuan pun, cerita tentang hari kiamat, nama-nama hari kiamat saja hampir 4 lai muka surat. Dan saya tak minta tuan-tuan mengapai pun, bukan kena jawab Faisal apa dah. Kan? Maksud dia apa? Kita dengar, hari ni pasal apa nama sekian-sekian, dan dia akan buat main nama sekian-sekian itu, dia akan buat main ayat Quran pasal apa Allah Ta'ala sebut nama ni. Dia akan buat main hadis Nabi pasal apa Allah Ta'ala sebut nama ni. Kan? Sebagai contoh, ada lagi sikit tu kan, sementara nak azan ni. Ada lagi sikit. Contoh dari Yaumal Qiyamah, pasal apa nama hari kiamat. Dia buat main yang kata hari kiamat ni maksud apa? Ada hadis Nabi kata apa? Kata hari kiamat ni hari qiyam. Qiyam ni maksud apa? Berdiri. Tuan-tuan jangan harap nak bawa kerusi malas tuan-tuan kepada mahsyar. Tuan-tuan jangan harap nak bawa kerusi yang kita beli di mana-mana Shopee ke apa ke. Tak ada harap. Kita berdiri semua. Yang tu satu contoh kan. Kalau tambah contoh yang lain saya, tuan-tuan duk kalin saya. Dia ni bila nak berdiri nak turun ni. Kan dah nampak saya nak landing dah. Baik, kita berhenti takat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Dan saya minta maaf sekali lagi, 3 bulan saya tenggelam, ni baru timbul. Minta maaf banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.